Surau JKK Kampung Tanjung Kayung, muslimin dan muslimat, adik-adik dan para ibu kat sana yang comel-comel dan sanggup bergotong royong pada hari ini untuk mengadakan program Ambang Ramadan. Baru ni Umi ada mesej saya, Ustaz boleh buat minggu depan? Saya kata insyaAllah, kalau Tok Pak Mungkin benarkan. Kalau Tok Pak Mungkin tak benarkan, tak dapatlah. Ya. Jadi kita merancang, tapi Allah merancang lebih baik apa kita rancangkan. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf sebab saya suara tekak saya kurang okey sikit. Batuk saya bau baik sebenarnya. Nafas saya agak tempur sikit. Sebab saya baru balik daripada bawa jemaah menunaikan umrah Ustaz. Balik 20 bulan, tapi batuk masih ada lagi, ya. Kerana apa tuan? Kerana cuaca di Mekah sekarang ni panas dan cuaca di Madinah agak sejuk. Ya, kalau dia boleh cecah sampai 6 darjah Celsius kalau dekat Mekah, suhu dia sejuk dia tu. Jadi kalau nak sembahyang subuh tu, kalau basuh muka tu memang sejuk lah. Ya, sejuk. Jadi kita balik sebelum sini, perubahan cuaca pula. Dekat sana tentang Mekah sekali banyak acap kali hujan sekali. Ya, dekat Mekah sekali acap kali hujan. Jadi tuan-tuan, hari ini insyaAllah saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan kerana sudi menjemput saya untuk program Abang Ramadan pada pagi ini bersama tuan-tuan, iaitu kita mulakan tadi dengan apa dia? Dengan solat duha, tuan-tuan. Duha ni sangat penting sebenarnya, tapi ramai yang tak nak titik beratkan duha. Tak apalah, program solat duha tu boleh solat duha kat rumah sendiri, tuan-tuan. Berganda-ganda kita dapat kalau kita buat bulan Sya'ban ni, dia masuk bulan Ramadan lagi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, aku dah sampai dalam bulan Ramadan, ya Allah. Aku dah sampai lagi, ya Allah. Tuan-tuan, ada orang yang meninggal bulan Rajab itu, tak sampai bulan Sya'ban. Ada orang dia dapat beramal bulan Sya'ban, tapi bulan Ramadan, esok nak masuk Ramadan dah, dia tinggal pada hari itu, tak direzekikan untuk menyambut Ramadan Al-Murtabah, Al-Mubarak. Ya. Jadi tuan-tuan, kalau tengok balik dekat sana, dekat Mekah Madinah, 2, 3, 4 tahun lepas saya buat jemaah, saya kata pada jemaah saya, jom kita tengok orang yang paling kaya sekali dekat Mekah. Tengok kedai dia kecil je, jual sup apa? Sup keting kambing. Sup kambing. Dia kata apa? Dia bilang, nak tahu tak sebab apa perniagaan dia maju? Orang dekat Mekah tu tak, mereka ni, bila mereka masak sedap-sedap, mereka ni akan letak dekat Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi dulu, baru mereka berniaga. Di kita dekat sini, bila kita berniaga, kadang-kadang kita berniaga dulu yang tak habis baru kita letak dalam Masjid Surau. Itu pun dah leceh pada orang. Itu yang hilang keberkatan sebenarnya. Dia sepatutnya, kalau tengok balik orang dekat sana, mereka ni, bila mereka masak banyak-banyak ni, mereka akan sedekah daripada orang. Yang selebih ni baru mereka akan jual. Allah Allah, saya kata Allah, iman mereka tu macam mana? Ya, macam mana iman mereka? Nak dibandingkan iman kita. Saya kata, Ustaz, kedai dia kecil saya. Ya, tapi ya Allah, subhanallah, maksudnya untuk perniagaan berganda-ganda. Sebab apa keberkatan yang dibuat tadi? Tuan-tuan, berbeza pula orang dekat sana, orang sini, pada satu Ramadan, mereka ni akan pasang klip-klip lampu dekat rumah-rumah mereka ni. Kita pasang dia lagi. Kita suruh anak kita, ni lampu pergi beli dekat toko ni, lampu klip-klip tu. Mak nak tahu ni, rumah kita beriang dengan lampu-lampu. Atas katil ada penuh lampu. Lampu katil yang ya, senang nak bangun sahur, mak dia bangun. Ya, dekat dalam bilik air pun ada juga lampu klip-klip. Suka saya buat mak dia tengok lampu klip-klip. Bila pergi mak nak tahu tandas, senang sikit nak tengok. Jadi tuan-tuan,
Maksudnya kalau orang di sana, mereka yang akan meraihkan Ramadan tadi, mereka akan pasang lampu klip-klip, dan juga pada pagi Syawal mereka akan pergi raya, dan pada 2 Syawal mereka akan tidur balik. Orang tak. Tapi kita tak, kita selagi sebulan tu tak habis raya, selagi sebulan tu lah kita rumah muka. Tengoklah, kita 4 mobil buat rumah muka. Tak pergi rumah dia berajuk pula. Umi pun sama juga, contoh esok buat rumah muka. Lepas habis Syawal buat lagi. Rumah tertutup Syawal. Ya Allah teruknya ya. Rumah tertutup Syawal, diminta hadir pakaian baju raya. Dah habis Syawal dah. Dia buat pula rumah tertutup Syawal. Ada juga. Saya tak nafi tuan, pernah berlaku beberapa tahun lepas. Masa tu musim Covid. Sebab mereka tak puas hati, sebab mereka tidak dapat raya, dan mereka buat iaitu majlis hari raya tertutup lepas Syawal. Tema baju Melayu samping, perempuan baju Melayu, perempuan berdiri datang orang makan sate, puncak lagi selamat raya, pada raya habis. Itulah manusia kita ni kadang-kadang bila dah time raya 30 hari, nak lagi raya. Tuan-tuan, cukup dah 30 hari tu raya tuan-tuan. Ya? Jadi hari tuan-tuan, kita nak cerita, kita nak bincang tentang Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita minta supaya Allah Ta'ala temukan kita pada bulan Ramadan. Tak silap, tak ganti penyimpan mohon-mohon besar akan beritahu. Contoh kalau beritahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penyimpan mohon-mohon besar nak beritahu hari Selasa tak ada puasa. Kalau ini buat apa? Malah banyak orang beli. Dalam peti buka peti susu baru makanan. Saya ingat lagi waktu Covid 2-3-4 tahun lepas, waktu Covid tu kan pendek, mereka ni membeli belah sebab takut tak boleh beli barang dah. Berapa ni? 2 kali baru. Dengan sayur, daging, dengan macam-macam food process dengan barang-barang, dengan sosis, ya, penuh. Ya, sampai satu tahap bulan Ramadan tu kita tengok dah. Isnin ni hari esok nasi penuh pasal raya. Bantu orang beli barang-barang untuk sambut Ramadan. Kita tengok macam mana Nabi sambut Ramadan. Saya pergi ke Bukit Ubud baru ni, cerita pasal jemaah tentang berkaitan dengan peperangan-peperangan yang berlaku dalam bulan Ramadan. Perang Khandaq tuan-tuan. Macam mana Nabi berlapor. Kita ni tak boleh langsung berlapor. Atas alasan apa lah Ustaz? Itu sama Rasulullah. Tak, sama je. Cuma beza tuan-tuan, di Mekah tu panas ketika dalam peperangan tersebut, tapi mereka boleh hadap apa? Hadap kepanasan dengan pihak musuh. 300 orang perang, 300 orang Islam ketika dengan peperangan Bukit Ubud tuan-tuan, yang nak melawan 1000 orang kafir. Ketika bila mana Nabi suruh, iaitu 15 orang pemanah duduk bukit dekat Jabal Ar-Rumah dekat tepi tu. Tapi mereka, Nabi kata mula, duduk kat situ, jangan turun. Walaupun apa yang berlaku pada aku, jangan turun, kamu duduk atas bukit tu. Sehinggalah kita menang, baru kamu boleh turun, kata Rasulullah. Jadi pada itu, tuan-tuan, orang kafir Quraisy ni pandai, dia gunakan taktik apa dia? Dia bawa perempuan-perempuan cantik dan dikeluarkan harta rampasan Al-Ghanimah. Jadi yang duduk kat bukit Al-Ghanimah tadi tu, duduk kat bukit tu, mereka terpesona tengok perempuan-perempuan cantik turun. Mereka buat 2 sayap, satu belah kiri, satu belah kanan. Khalid Al-Walid bersama lagi seorang sahabat tu. Jadi Nabi kata jangan turun sehingga aku suruh turun. Jadi mereka pergi, mereka tengok, lalu terus ke depan. Zaman dulu tuan, dalam peperangan Rasulullah, mereka dekat Bukit Ubud sana, mereka serang pemanah-pemanah yang Nabi suruh dulu kat Bukit Ubud tadi. Mereka serang bukan macam ni tuan, mereka serang daripada atas, tepat ke jantung. Jadi meninggallah mereka. Jadi pada ketika itu terkorban dalam beberapa orang iaitu di Bukit Ubud, dan Nabi pergi ke belakang sana, bukan Nabi lari ni, tak, Nabi berselingkuh di bukit belakang sana, dan kepala Nabi terhantuk. Kisah sirah tu.
Kalau kita amati betul-betul, banyak peperangan-peperangan yang berlaku pada bulan Ramadan. Tak dapat makan sebagainya. Kita sendiri tuan boleh duduk kat sini punya memang dengan makanan. Kalau tuan tengok kat bazar Ramadan tuan rasa gampang mata tengok. Bukan kita nak tempat mobil. Gampang mata tengok. Dengan awet lagi kat situ. Tak tahu siapa nak beli. Mak dan situ orang. Biasa yang jadi masalah adalah Tok Imam Tok Bilal. Pula Tok Imam Tok Bilal. Masalah aku tak tahu nak beli kuih ke tengok mahu dia. Tukar jual pula cantik-cantik bulan Ramadan. Macam biasa pergi ni. Esok pun sejak petang pergi bulan Ramadan. Tu tak pernah kadang-kadang jual di bulan Ramadan orang. Lepas tu kita kadang-kadang nafsu kita sedap pula kuih tu beli juga. Lepas tu pula suami pula besar bertapak. Beli pula bertapak. Lepas beli bertapak cucu pula besar tu minta tolong beli kuih Puteri Ayu. Tapi tu ingat tu jangan beli kuih, tu beli puteri tu. Puan pula Wan yang cari mak dia puteri ke sini tak ada. Wan pun balik dah. Tadi Wan pergi bazar Ramadan tak ada pula jual puteri tu. Kuih Ayu punya jual tu Wan beli. Lah Wan ni satu nyanyi apa ni. Mana ada kuih puteri, kuih tu ada puteri lah tu, nama Puteri Ayu. Tuan tahu nama kuih Puteri Ayu macam mana? Badak gendang. Ya. Badak gendang. Ada orang tanya Ustaz, kuih badak rendang pada badak ni. Nama je badak rendang, tapi tak ada dah badak situ. Ya. Jadi macam-macam tu nafsu kita nak beli barang tu. Nafsu kita kena tahan macam mana Ramadan. Jadi tuan-tuan, kewajipan puasa yang zahir yang pertama memastikan datangnya permulaan bulan Ramadan dengan jalan melihat ruqyah. Apa dia? Iaitu anak bulan. Sama ada tengok anak bulan tadi pada hari ni ataupun hari esok Isnin. Macam contoh dekat Putrajaya ada tempat dia. Macam kita kat Pahang ni kita akan tengok kat Bukit Belitung ataupun dekat Pulau sana, kat Kuantan tu bukit paling tinggi sekali. Ya. Dan juga maka disempurnakan satu Ramadan dengan perkiraan sehingga 30 hari bulan Sya'ban. Apa yang dimaksudkan ruqyah ialah mengetahuinya. Hari ini dicapai dengan keterangan yang diucapkan oleh seseorang yang adil. Siapa dia? Iaitu raja. Dan juga mufti akan cek, dia akan tengok anak bulan keluar dah. Tiba-tiba anak bintang keluar. Puasa tak kita kena rasa. Anak bulan tak ada anak bintang keluar. Betul tak? Kita cek-cek balik. Dengan ini penyimpan mohon besar beritahu beritahu bukan puasa tahun ni dan anak bintang di luar. Bulan tak ada. Buat pula orang semua dah beli barang-barang dapur. Ya, yang muslimat semua dah beli macam-macam dah. Dengan malam tu pula nak operasi dengan jiran-jiran sebelah rumah buat pesapret tu macam-macam. Jadi tuan-tuan, walau bagaimana keadaan sekalipun, jika penetapan hukum pada dah cukup 30 Sya'ban, maka esok dah masuk 1 Ramadan, walaupun tak nampak anak bulan, maka diwajibkan untuk berpuasa. Itu kaedah dia. Jadi ikut pada situ. Sebab kadang-kadang anak bulan ni sama-sama tak nampak. Sama-sama tak nampak. Macam dulu tuan-tuan, waktu kami pergi tengok anak bulan dulu kat Kuantan, masa tu adalah orang istana dia tengok, dia tengok minta maaf tak nampak anak bulan ni. Lepas tu kami pun tengok. Lepas tu ada seorang kata kalau tak nampak pergi jemaah lagi tak ada dah. Jadi kami pun nampak tu. Memang nampak pun anak bulan tu sebenarnya. Kalau tengok dalam dia punya alat tu sebenarnya nampak anak bulan. Jadi maka jatuhlah Ramadan, 1 Ramadan pada hari esoknya. Tuan-tuan, dekat sini buat berapa sembahyang tarawih? 8. Buat 8 tuan-tuan. Jadi sebenarnya tuan-tuan, ada dua khilaf. Ada dua pandangan ulama. Yang pertama sekali tuan-tuan,
Pada zaman Rasulullah dulu, Nabi menghidupkan malam Ramadan tadi dengan qiyam. Apa dia? Nabi bangun 1/2 atau 1/3 pagi. Nabi bangun pada waktu malam tersebut. Nabi buat solat tahajud ataupun solat dipanggil solat qiyam. Nabi baca sampai satu setengah buku tu. Satu hari tu Nabi pergi masjid dan seorang sahabat ikut. Nabi baca panjang bacaan Nabi. Allahu Akbar. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Sahabat dia ketawa-ketawa menuntut dia. Sebab apa? Terlampau lama sangat Nabi baca Al-Quran tadi. Jadi setelah Nabi wafat, sahabat-sahabat Nabi ni tengok semua masa zaman Nabi pas Nabi wafat tu semua bersekor-sekor orang semayang tarawih. Jadi semayang sendiri. Lepas tu saya nak wakaf, saya nak kumpulkan. Sebab tu dia disebut dalam selawat tadi, Al-Khalifatul Awal Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi yang kita pakai sekarang ni adalah tarawih. Hidupkan pada waktu malam tersebut. Jadi rugi betul kalau kita tak buat. Satu lagi niat tuan-tuan. Niat berbetulkan balik. Nak masuk Ramadan betulkan balik niat. Kita kadang-kadang niat kita banyak tak betul. Ada yang buat niat solat tarawih ni usolli sunatan tarawih. Usolli Allahu Akbar, usolli sunatan tarawih. Rakaat ini adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Malas sangat ni. Ada yang usolli sunatan macam ni malam tadi. Allahu Akbar. Dia usolli sunatan tarawih raka'ataini. Kalau imamnya adalah makmuman lillahi ta'ala. Dulu kitab disebut dalam Munyatul Musalli dengan nas 3 hadis disebut niat tadi usolli sunatan tarawih raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Tarawih bukan tarawih. Usolli sunatan tarawih. Sama-sama ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan tarawih. Usolli sunatan tarawih. Raka'ataini. Kalau makmuman lah. Kalau imaman lah. Usolli sunatan tarawih. Bukan usolli sunatan tarawih. Raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Bukan itu. Dia usolli sunatan tarawih raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Begitu. Sama juga macam selawat. Selawat kadang-kadang apa yang salah selawat, walaupun selawat tu bukan adalah satu benda yang wajib. Tapi kalau selawat tu boleh. Selawat ni diwujud sebab nak bagi supaya orang rasa climax bila waktu nak sembahyang tarawih. Jangan kita petikan orang dekat Arab tak ada ustaz. Kita nak bahas berkaitan dengan itu. Sebab ulama-ulama dah banyak bahaskan. Maka ini harus. Janganlah kita petikan orang dekat Mekah tak ada orang buat ustaz. Kita buat tu supaya nak bagi semangat anak-anak muda ataupun orang datang. Ni kadang-kadang tarawih tu cara selawat pun banyak yang buat tahu je. Contoh, bila dia punya semangat tarawih ni, bila dia punya semangat selawat, dia pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia dah punya semangat ni. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sufina anta maulana Muhammad. Yang belakang sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu zaman dia tidur tu. Bukan kuat sikit. Sallallahu alaihi. Semangat dah sikit sebab kita nak bunyi Nabi. Kadang-kadang juga bila yang salah selawat, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sufrina anta maulana Muhammad. Di Muhammad Qur'an belakang. Betul? Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
Lepas tu dia salah pula, Allahu Akbar Allah. Dia bantai pula ambil raya. Tok siap pun ketuk pada Tok Bilal. Apa yang gitu? Lah kau ingat raya, kau tak ingat sebab kau makan petai muka tadi. Banyak bukan gedik ke gendak jadi. Lepas tu lagi tuan, kadang-kadang tersilap Tok Bilal tu sekarang biasa dalam bulan Ramadan. Tok Bilal lupa pula sebab apa? Makan petai muka tadi tercirit pula. Pergi ke bulan-bulan tanah, dia pula butuhkan syarat pada hari tu. Dia putus salah. Nak hari tu dari 15 malam untuk tunduk, dia disebut orang penutu disebut. Nak tuntut benda untuk Bilal, untuk Imam Allah. Dia sepatutnya orang penutu, bukan orang penutu. Nak tuntut benda, orang penutu, orang penutu tunduk. Nak beritahu kepada jemaah bahawasanya hari tu ada kunut. Orang penutu. Hati-hati ya, sebab ni kita perlu ni, kita remind balik sebab kita nak masuk Ramadan kan. Satu lagi, bila kita dalam bulan Ramadan kita tolong banyakkan berdoa kepada Allah Ta'ala. Contoh, ya Allah tolonglah, dah lama aku tak bermadu ya. Contoh, hadir dalam madu dalam hidup aku. Jangan minta pula, dia contoh je. Sebab ada orang tahu jabat agama, dia kata, Ustaz, saya rindu nak madu. Ada ke tak? Dia suka madu? Ada? Madu dia dua, satu madu boleh makan, satu tak boleh makan. Ya Allah tolonglah, hadirkanlah aku madu untuk boleh makan ya Allah. Susah lah. Bulan Ramadan ni dekat tuan-tuan. Di antara tanda-tanda, di antara doa paling mustajabah sekali dia, iaitu ketika bulan Ramadan dan ketika bila mana kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, ketika bila mana dia? Bila azan. Bila azan, sebab apa? Bila azan pintu langit terbuka. Azan saja pintu langit terbuka, maka doa diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Doa Allah Ta'ala sambut. Doa, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah bulan Ramadan ni. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, ada juga Bilal yang tersilap. Dia asal awal bulan pukul 6 petang. Dia tak tahu, dia tertidur. Dia tertidur tuan-tuan, dia tertidur sebab apa? Lampau sangat pun. Allah lampau tu pun, dia tertidur. Tidur dia tengok jam. Dia pergi bantai kunci pukul apa ni? Dia salah jam. Lepas tu dia bantai pula kunci jam. Dia awalkan 1 jam, dia kunci pukul 7. Lepas tu jam dah bunyi, dia tak boleh cepat. Dia semua siap-siap. Dia tengok kat luar macam gelap je. Sebab dia mamai, dia mau azan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Masuk dah maghrib. Makcik-makcik semua tak dengar, telinga tak boleh dengar. Dia tak dengar azan sebab makcik-makcik yang sekarang ni dia fokus kepada azan dekat semua masjid. Dia tak dengar azan TV. Mak nak siap ni, mak nak ke rumah mana tu? Dia pun sebab batal puasa pun dah kata. Dia sebabkan dia Tok Bilal punya kunci. Dalam hati dia gampang Tok Bilal ni. Hampir puasa aku hari ni batal. Dia pun komplain kat jabat agama. Ustaz, terukkan Tok Bilal rumah tu mana? Tok Bilal surga Al-Mukhlisin. Mukhlisin bukan Tanjung Rayung, Tanjung Rayung dah sebut sana. Dia azan awal Ustaz, ia nak pula. Kita maafkan lah sebab bukan sengaja. Bukan sengaja Tok Bilal tu sengaja. Maafkan dia sebab bulan Ramadan macam mana tak? Kadang-kadang kita tertidur, lapar sangat perut. Sebab kita tak biasakan. Sebab tu kita kena biasakan berpuasa sebelum Ramadan. Puasa apa ni? Iaitu berpuasa sebelum Ramadan ni puasa, iaitu pada hari bulan Syaban ataupun bulan Rajab ataupun hari Isnin dan Khamis. Itu puasa dia. Janganlah buat kita bulan puasa tu baru kita puasa. Tak, kita kena latih dulu perut kita. Latih sebentar. Bila masuk hari raya 1 Syawal, tuan-tuan kena lapik dulu perut sebelum nak pergi sembahyang raya. Lapik dulu perut, makan dulu.
Tapi janganlah makan buah kacang dulu. Nanti kan tercirit pula buah kacang, makan buah kacang dulu. Orang sibuk sebenarnya ni, orang dah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dia pula tercirit depan mimbar. Waktu juga ke Imam Bilal itu makan apa dia? Makan kurma dengan air masak sahaja untuk lapis perut, supaya perut kita tidak mengalami masalah ketika kita nak pergi sembahyang hari raya Aidilfitri. Itu background. Ya? Okey. Dan juga yang kedua pula iaitu tujuan niat inilah. Niat ini wajib dah dilakukan pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Ada niat sebulan, ada khilaf tuan-tuan. Ada yang mengatakan walaupun dalam mazhab Maliki atau mazhab Hanafi, mereka satu bulan tu mereka akan pasang niat sebulan. Tapi kalau kita nak buat boleh juga tuan-tuan. Tapi dengan syarat kita mazhab Syafi'i, kita kena buat walaupun sebulan, tiap-tiap malam kita kena buat. Kerana khilaf juga. Kan? Tiap-tiap malam. Niat tu hendaklah pada tiap-tiap malam. Niat itu wajib dan ditentukan dengan pasti. Misalnya meniatkan untuk melakukan kewajipan puasa Ramadan kerana Allah SWT. Tuan-tuan, ada bila kami buat tanggapan tidak berpuasa dalam bulan Ramadan, bila kita tanya balik, kenapa makan kat sini? Dia kata benda malam tadi lupa niat. Tuan-tuan, niat ni adalah satu benda yang sangat halus yang diajar oleh mazhab Syafi'i. Kita tuan-tuan, bila kita dah tahu bulan tu bulan Ramadan, kita dah tahu kita nak berpuasa pada hari esok, tiba-tiba kita bangun. Itulah niat pada malam tadi. Aku nak puasa esok, tapi tak bangun buat tu sahur. Itulah niat. Itulah niat dia. Tapi dijadikan sebagai satu alasan tidak berniat. Lepas tu kita buat tangkap, tuan-tuan. Nasib baik jabat kamu tidak ada gaya jenazah. Ketika bapa yang masuk duduk bakut dari jenazah. Tuan-tuan, saya pernah ikut bersama dengan puak kuasa agama untuk buat tangkapan mereka tidak berpuasa bulan Ramadan. Dan juga ada juga yang ambil apa dia? Yang buat, yang beli nombor ekor kat spot Toto. Banyak tuan-tuan pengalaman kita tak pakai baju macam ni, tak pakai jubah bila masuk dalam spot Toto tu, tak pakai jubah, tak pakai kopiah. Kita pakai seluar koyak, dan juga baju ni macam baju foto-foto sikit lah. Masuk spot Toto, tuan-tuan bayangkanlah, seorang lelaki berusia 70 tahun ke atas, lelaki Melayu 70 tahun ke atas, masuk dalam tu tuan-tuan, masuk dalam spot Toto tu, dia bayangkanlah. Dan tu pada hari itu, saya pun tanya kepada pakcik tu, Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Mana boleh bagi salam tempat maksiat ni kau? Dia kata gitu. Pakcik Cina ke pakcik Melayu? Melayu lah. Dia kata begitu. Lepas tu dia pergi beli kat depan, dia beli nombor ekor, dia beli. Lepas tu dia buka nombor tu. Dia kata dia Bismillahirrahmanirrahim. Minta dapat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harap dapat nombor ni. Lepas tu dia kata, pakcik, ni tempat maksiat. Mana boleh sebut nama Allah Ta'ala pakcik? Lantak kau lah. Dia kata begitu. Lepas tu saya pun buat lah beli nombor ekor kat depan tu. Saya tak beli pun, pergi ke pakcik tu. Pakcik, saya pun tak dapat pakcik. Pandai muka awak pakcik tu. Lepas tu pakcik, macam ni lah pakcik boleh tak ikut kami kita agama. Awak siapa? Saya berdebat agama. Pakcik tu lari. Maksud tu kat sini, walaupun pakcik tu buat maksiat, tapi dia ingat lagi Allah Ta'ala. Tu saya respect tu. Sebab tak ada Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad, tak benar. Itu berbayar tu. Ya? Jadi niat tu elok sikit tuan-tuan. Saya tanya pakcik niat tak puasa pagi tadi? Pakcik ni straight dia kata, pakcik tak puasa. Straight pula. Memang saya bagi straight kata Pak Kamu. Ya, kita bagi, kita dah kena saman kan? Kesaman lah ya.
Okey, yang ketiga pula, menahan diri daripada memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga badan dengan sengaja dan mengetahui bahawa ia sudah berpuasa, sengaja masuk ke dalam rongga badan. Tentang rongga ni kalau tuan tengok ni jari kelingking jari ni yang ada alur ni, inilah dia. Kalau kita masuk dari hidung, masuk lagi tidak batal sampai sini. Kalau masuk dalam lagi, tu baru batal. Bulan Ramadan kita macam-macam Allah Ta'ala nak uji. Sampaikan bila kita sakit tekak gatal-gatal, kadang-kadang terkeluar kahak. Kalau kahak tadi sampai sini, kita tertelan tak batal. Tapi kalau sampai dekat sini, kita sengaja telan batal. Kahak pula warna hijau macam cendol. Sayang nak buang. Ya Allah, sayang kita. Telan balik lah. Zuk kejap. Siapa buat gitu? Apa? Ke Umi yang sebab gitu? Mana Umi? Umi ada? Umi sampai-sampai masuk. Dia batuk. Dia sebab Allah kau macam cendol pula. Telan lah. Pakai puas Umi. Contohlah kan Umi tak buat itu. Takut Umi pula dia naik air dulu. Zaman sekolah dulu lah. Jadi saya pun sama sekolah pun nak kira tuan, masa sekolah dulu banyak benda yang baik. Banyak benda yang baik zaman-zaman dulu. Benda sekolah dulu rasa tu tak pun buat kita dulu. Tapi yang boleh nampak tak iman tak bila bila nampak orang tak ada, dia pun pergi kat sana, tak ada jemaah ni minum. Tak ada bukan jemaah bila sini dah, tempat lain. Tempat lain di Australia. Jadi kena amanah lah kalau kita berpuasa. Jadi tuan-tuan, bermakna kita sengaja memasuk ke dalam rongga tadi, maka batal puasa kita. Tapi kalau benda tu sampai tahap sini, tak boleh kita tuan. Kalau kat sini, kita tak boleh sebagai rongga. Tapi dalam ni sebagai rongga. Okey, dan juga puasa itu batal jika seseorang itu makan, minum, memasukkan ubat ke dalam hidung ataupun mulut. Kalau contoh bersahur tadi, dia makan rendang arnab yang dimasak oleh isteri dia, tapi dia sengaja simpan buat tek gigi tepi ni supaya boleh buat rasa-rasa dekat tepi ni, sebab takut lampau. Dia kata tak apalah, puasa lah hari ni, tapi dengan syarat aku nak puasa, aku nak letak tek gigi kat sini sebab sayang nak telan. Dia tu pada hari ni tiba-tiba lampau untuk tek gigi yang tepi nak telan tak nak. Nak telan tak nak. Telan lah sikit, tapi buat rasa-rasa dia kata tepat sikit. Lepas tu biar ke tepi tu. Jadi tuan-tuan, kalau kita sengaja biarkan ada tek gigi kat sini, sah tak puasa kita? Sah tak? So tak baik. Buat sebab tu. Maklumlah rendang arnab tak pernah buat ada orang. Sedap pula pagi tu. Jadi batal puasa, tidak sah puasa tersebut. Okey, dan juga memasukkan ubat ke dalam hidung ataupun mulut. Memasukkan ubat dalam hidung ataupun mulut batal. Tetapi puasa tidak batal kerana suntikan. Kalau kita suntik, pergi suntik, contoh mana yang ada kencemanan darah tinggi, mana yang tiba-tiba hari itu nak kena suntik, pergi klinik, doktor suntik, maka tidak membatalkan puasa sebab suntik itu bukan rongga. Dan juga pembedahan urat, kalau kita buat pembedahan urat sikit, maka tidak membatalkan puasa. Dan juga bercelak pun tidak membatalkan puasa. Sebab dulu pun saya pun rajin juga bercelak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau dekat pejabat tak ada penanggalan, saya tiap malam sebelum tidur memang saya bercelak. Bercelak. Bersugi, membersih, bersugi pun tidak membatalkan puasa. Bersugi juga, tapi janganlah pula kita dibantai telan kayu sugi tu. Kita tengok kayu sugi biji macam ayam, kita telan, batal puasa. Kita lekat pula, buat pula. Tapi dalam bulan puasa tuan, kalau kita bau orang bakar tayar macam orang bakar ayam, padahal tempat mungkin
pergi Banten aku tayar ke tayar lama tak pakai. Tiba-tiba lama masuk tempat. Kau tak mobil bapak yang mana? Lalu hari itu ni tak masuk pun. Sebab apa? Sebab tuan kita menyangkakan tayar tadi adalah ayam. Memang bulan Ramadan memang baru begitu. Sebab dalam ujian bulan Ramadan banyak. Kalau kita lalu kat Sungai Pahang, air Sungai Pahang tu kuning je, gaya macam teh pun. Rasa macam teh. Rasa nak pergi tunjuk minum. Nah itu kalau orang yang sangat-sangat lapar lah, yang tak pernah latih puasa, memang dia rasa gitu. Yes? Okey. Dan juga kalau sekiranya membersihkan lubang kemaluan itu sama juga, puasa juga tidak batal kerana kemasukan debu jalan tanpa disengaja ke dalam tubuh atau memasukkan ke dalam ataupun masuknya lalat ke dalam mulut. Tiba-tiba kan kita bulan Ramadan tu ambil tengah putih zakat. Tu ambil tengah putih zakat ni betul tidur, tengah tu kena. Nunggu wayang-wayang, nunggu apa ni orang datang bayar zakat. Lambat je dah orang yang bayar zakat. Ni mulalah dekat puasa, dekat raya esok semua sibuk batu-batu nak apa? Nak bayar zakat. Sekarang ni tak bayar lagi. Tok Bilal penat. Maklumlah bini 4. Ini pula 4. Penat. Kadang-kadang dah atur dah. Puasa pertama isteri kedua pertama, isteri kedua keempat, direct malam dekat juga. Dia pun tertidur sampai kita zakat. Tiba-tiba pula lalat masuk pada mulut tu. Terpelan. Betul lah. Maka ianya tidak membatalkan puasa. Lainlah kalau sekiranya Tok Bilal tadi lalat tolonglah masuk dalam mulut kau ni. Lapor ada hari ni. Dia pun turun kau. Itu batal. Yang itu batal. Dan setelah pula iaitu puasa juga tidak batal kerana kemasukan debu dalam tubuh badan kita. Tiba-tiba kita jalan masuk dalam hidung debu tadi, maka tidak membatalkan puasa. Ya. Okey, dan sebenarnya pula ketika berkumur ada air yang masuk ke dalam perut, itu pun tidak membatalkan puasa. Contoh, tiba-tiba ada air masuk dalam perut seseorang tadi, dia kumur termasuk, maka tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja dia kumur, itulah tak. Yang itu menyebabkan batal puasa. Dan juga asalkan ia tidak keterlaluan sebab itu berkumur. Jadi kalau ia masuk kerana keterlaluan, tentulah batal. Seseorang itu dianggap lalai dan sampai lewat. Hal ini juga termasuk dalam pengertian sengaja. Okey, yang keempat pula, menahan diri daripada bersetubuh dalam bulan Ramadan. Yang ni tuan saya itu sebagai salah seorang penunjuk nikah. Semalam saya nikah pengantin tuan. Saya nikah pengantin kenapa? Nikah bulan Rejab. Kenapa tak nikah sebelum bulan Rejab? Nanti pagi besok berapa? Terbapai besok awak kena bayar kafarah dan benda. Tak apa Ustaz, kami tambah menghadapi dia besok. Ini dah saya jawab. Kebanyakan banyak tuan-tuan yang tak mendapat ganggu, yang termampas. Sebab apa? Sebab mereka bersetubuh dalam bulan Ramadan bersama dengan suami dan isteri mereka. Jadi kadang-kadang isteri itu masih yang bawah tak apa. Isteri pun satu hal juga, bila siang bawah, dia pakailah pakai elok sikit. Ini kadang-kadang tak pakai baju langsung siang bawah. Ada. Siapa tak dapat? Dia siang pun tak pakai baju. Jadi suami pergi dapur. Suami 3-4 kali bulan dapur. Atau bahaya kan? Tolong, bulan Ramadan tolong jangan dalam waktu siang jangan hampiri suami dengan isteri kita. Nak pegang tak apa, tapi jangan ada rasa keinginan untuk bersetubuh macam tu. Ya, okey. Dan juga jika dilakukan kerana lupa, ia tidak membatalkan puasa. Terlupa pada hari itu tidak membatalkan puasa. Jika bersetubuh pada waktu malam atau kerana bermimpi lalu keluar air mani pada waktu paginya ketika seorang itu masih dalam keadaan berjunub, maka itu pun tidak membatalkan puasanya. Kalau contohlah yang belum berkahwin di bujang tiba-tiba termimpi di siang hari. Termimpi di siang hari tu, tengok apa? Mimpi terkeluarnya air mani, maka begitu dia kena teruskan puasa, tapi dia kena mandi junub. Itu kaedah dia. Okey, dan juga yang sepuluh pula iaitu yang kelima, menahan diri daripada beristintak.
Dia bersengaja mengeluarkan air mani baik dengan cara bersetubuh ataupun selainnya. Beristimnak itu maksudnya bersedapat di antara suami dan isteri. Dia menyuruh isteri dia mengeluarkan dengan tangan atau sebagainya, maka batal puasa tersebut. Dipanggil beristimnak. Ni dikupas dalam kitab yang berhubung ni yang saya ambil ni. Ya, okey. Dan juga puasa tidak terbatal kalau seseorang itu mencium atau tidur atau juga bergurau-gurau serta dengan isterinya. Puasa tidak akan terbatal jika sekiranya pada waktu siang kita tidur sebelah isteri kita. Itu pun kalau tidak bersetubuh. Tapi kalau kita tidur ataupun kita peluk dia, itu tidak batalkan puasa. Ya, ataupun mencium dahi, mencium pipi, itu tidak batal. Ya, okey. Ataupun bergurau serta dengan isterinya, maka tidak batal. Selama tidak mengeluarkan air mani, tetapi hukumnya makruh. Tuan-tuan, hukumnya makruh. Ya, tiba-tiba kita bergurau serta dengan isteri yang melampau-lampau sehingga menyebabkan keluar air mani dan sebagainya, maka pada itu makruh hukumnya. Ya, okey. Dan sebenarnya berkata kecuali orang yang sudah tua atau dapat menahan hawa nafsunya, maka tidak menjadi kesalahan kalau hanya cium tetapi meninggalkan perbuatan tadi selama berpuasa adalah lebih utama. Yang keenam berkata iaitu menahan diri daripada muntah. Jika dilakukan dengan sengaja, maka ia merosakkan puasanya. Menahan diri daripada muntah, tapi kalau dia sengaja tolong kau ada terkeluar, maka batal puasanya pada ketika itu. Jika terjadi kerana sesuatu perkara lalu muntah dengan tidak disengajakan, maka tidaklah membatalkan puasanya. Seseorang yang menahan kahak dari kerongkongnya atau dadanya, maka tidaklah rosak puasanya. Hal itu dianggap sebagai keringanan kerana perkara yang biasa terjadi. Tetapi jika sesuatu telah itu sampai di mulanya, maka batalkan puasa tersebut. Okey, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, puasa tuan-tuan itu dipanggil puasa yang sahih. Puasa batin pula tuan-tuan. Yang pertama, memejamkan mata dan menahan pandangan daripada segala sesuatu yang tercela dan benci atau kepada sesuatu yang menyebabkan kelalaian hati serta melupakannya daripada berzikir atau ingat kepada Allah. Jadi kita tuan-tuan kena berpuasa juga mata kita ni daripada melihat apa? Puasa batin ni melihat cerita Hindustan. Di siang hari kita tengok kalau cerita Hindustan, Allah, tuan-tuan, itu boleh menyebabkan makruh pada puasa kita. Dan puasa batin pula tuan-tuan yang kedua, menjaga lidah daripada perkara yang tidak bermanfaat, berdusta, mengumpat, mengadu domba, perkataan kotor, caci maki, permusuhan dan riak, menunjuk kebaikan. Tuan-tuan, saya nak ambil satu kisah tentang yang bernama Abdullah bin Umar bin Shuraih. Abdullah bin Umar bin Shuraih ini adalah salah seorang daripada sahabat Nabi yang tua yang buta. Tuan-tuan, Abdullah bin Umar bin Shuraih dipanggil Abdullah bin Umi Maktum nama dia. Abdullah bin Umi Maktum dia dipanggil Abdullah bin Umi Maktum kerana dia buta sejak kecil. Jadi tuan-tuan, kisah dia ketika bila mana dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, aku ni tua dan aku ni buta, wajib ke aku pergi masjid? Jadi begitu Rasulullah kata, kamu dengar azan tak? Dengar, maka wajib ke atas kamu untuk pergi masjid walaupun kamu tua, kamu buta. Jadi tuan-tuan, zaman sekarang ni bukan masalah orang tua atau buta, tapi orang buta jarang pergi masjid. Masalah sekarang ni tak tahu macam mana. Kita dah buat, kadang-kadang masjid dah buat banyak program, semua pun buat program, tapi tetap ada orang muda susah nak datang. Ada segelintir saja yang datang, tak tahu mana pergi. Ini saya nak bercerita tentang dia pengajaran kepada kita. Lantas tuan-tuan, lepas dia balik dari masjid tadi, dia balik pergi masjid satu hari, Allah Ta'ala nak uji dia. Tiba-tiba Abdullah bin Maktum tadi, Abdullah bin Umar bin Shuraih tadi tiba-tiba terjatuh, terjatuh. Dan pada ketika itu dia terjatuh dan malaikat rahmat mendoakan keampunan kepada dia. Ya Allah, ampunkan dosa dia kerana diri seorang yang buta dan juga seorang yang tua tapi rajin di masjid. Ampunkan separuh dosa dia.
Jadi pada esokan harinya pula, Abdullah bin Umar bin Syurah ni pula pergi lagi masjid. Jadi tak sedar ada seorang pemuda yang pimpin pergi masjid. Pimpin masjid, pergi masjid, pergi dulu pergi masjid, esok pergi masjid lagi, 5 waktu pemuda dari teman. Jadi hari yang ketiga, hari keempat, dia tanya pada pemuda tadi, "Wahai pemuda, rajin semua kamu bawa pergi masjid. Siapa kamu sebenarnya?" "Baik, betul ni bahasa kamu." Jadi pada itu pemuda tadi tu tak perlu tahu siapa aku. Aku tolong je kamu, wahai Abdullah bin Akhtar, Abdullah bin Umar bin Syurah. Dia kata, kamu dengar saja, kamu ikut saja, aku pimpin kamu pergi masjid. Jadi pada keesokan harinya pula, Abdullah bin Akhtar dia rasa macam tak sedar hati. Siapa dia pemuda ni? Dia nak tahu sangat. Lalu dia kata, "Betul, aku nak tahu kamu siapa. Kalau kamu tak beritahu yang kamu siapa, aku tak nak dah kamu pimpin aku di masjid. Jangan begitu, wahai Abdullah bin Akhtar. Aku akan tolong kamu." Jadi pada itu tuan-tuan, esok dia pula dia menanti pemuda tadi untuk bawa dia di masjid. Tak juga. Jadi kata, "Wahai pemuda, mana kamu?" Tiba-tiba pemuda tadi muncul. "Wahai pemuda, cakap sama kamu sebenarnya." "Baiklah, kalau kamu nak tahu sangat aku siapa, aku adalah seekor iblis," kata pemuda yang bawa pergi masjid tadi. "Aku adalah seekor iblis, tapi aku nama satu pemuda. Tapi kenapa kamu bawa pergi masjid? Sedangkan tugas kamu untuk asuh buat kejahatan." "Ya," kata pemuda tadi yang nama sebagai iblis ni, nama sebagai pemuda tadi. "Sebenarnya aku memang nak bawa kamu pergi masjid. Sebab apa? Sebab pada ketika setelah kamu berjumpa dengan Rasulullah, kamu pergi masjid, kamu terjatuh. Jadi aku dengar malaikat meminta ampun kepada Allah Ta'ala, dosa kamu diampunkan. Jadi pada hari itulah aku pimpin kamu pergi masjid. Sebab apa? Sebab aku tak nak dosa kamu diampunkan. Jadi aku pimpin kamu pergi masjid. Setiap kali kalau kamu jatuh, mesti Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu. Jadi aku sebagai iblis, aku sangat dengki dengan keampunan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba ini. Jadi aku buat satu hilang. Sebab aku nampak dua kelemahan kepada kamu. Kamu ni tua dan kamu ni buta. Jadi aku ambil jalan yang paling singkat sekali untuk supaya kamu ni sesat dan kamu tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala." Setan tu, iblis betul. Kami malah iblis. Tak guna iblis, kata Abdullah bin Akhtar tadi. Kata Abdullah bin Umar bin Syurah tadi. Jadi dia pun jalan sendiri di masjid, ya, sehingga nanti jatuh banyak kali mana Allah akan muslim dan iblis itu terus pulang. Tuan-tuan, cerita ni jadi pengajaran pada kita. Sebab apa? Janganlah disebabkan kerana kita disakit ataupun lemah kita tak pergi masjid. Ni adik-adik yang muda kat belakang sana, ya, ingat tak? Kisah ni jadi pengajaran. Supaya apa? Supaya adik-adik yang muda ni jangan jadikan sebagai satu alasan esok aku susah lagi masjid. Waktu sekarang ni rajin di masjid, esok bila sakit, lutut sakit, bila tunggu esok. Jalan tak ada orang pergi ke jalan. Macam saya juga, saya umur 50, ya, dah turun macam ni. Sembahyang kan kadang-kadang dah duduk kat kursi, tak boleh duduk lama dekat tadi dah, atas lantai. Sebab tu muda ni ambil peluang untuk pergi masjid dengan kuliah, berbakti pada mak ayah. Siapa doa paling mustajabah sekali? Saya nak tanya adik ke belakang. Ha? Pernah minta mak doa tak? Minta mak doa tak? Mak tolong doa mana sekali dulu ni. Sampai siapa dia tanya SPM dia tak boleh. Mak nak kahwin, mak tolong mak. Mak tak ada, dia bentuk. Kalau mak tahu, mak nak nikah tu. Jadi adik-adik semua, pernah berlaku ketika bila mana Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni adalah seorang yang ulama yang masyhur lah. Ya, dia pun ada memegang mazhab dia, Imam Ahmad bin Hanbal ni. Jadi pada hari itu tuan-tuan, orang jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal ni. Dia kata apa? "Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, aku nak cerita kamu ni, Allah, doa kamu paling mustajabah sekali. Boleh tak doakan aku?" Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dia beritahu, sesungguhnya aku ni doa aku bukan mustajabah pun, tapi kamu melawak. Tak,
Kalau kamu nak tahu, ulama ada masyhur sekali, kamu balik rumah, kamu minta doa pada ibu kamu. Itulah doa paling mustajabah sekali. Tuan-tuan, doa paling mustajabah sekali adalah doa daripada ibu kita. Doa perempuan, doa puan kat belakang. Doakan untuk anak-anak. Jangan ada rasa musuh dengan anak-anak. Bila masuk Ramadan, anak tak balik, kita sekecil hati. Kenapalah Halung tak balik? Ya Allah, sedihnya lah. Dia pun hari telefon ke Abang Halung. Bila Halung tak mesej, dia merajuk. Jangan ada rasa sifat itu. Kita bersangka baik dengan anak-anak kita. Anak kita mungkin dia busy, tapi anak-anak pun satu hari juga baliklah juga. Janganlah sampai raya pun balik. Macam bila Ustaz pula. Anak-anak tuan-tuan, satu lagi tuan-tuan, banyak kat tempat kamu tuan-tuan yang mengadu pada saya, Ustaz, saya tak tahan jaga mak saya ni, pening dah jaga mak saya, Ustaz. Macam-macam kerenah dia. Bila dia tua, dia makin teruk mulut dia kata. Macam mana nak buat, Ustaz? Sakit bengkok rasa hati dengan mak. Dah tua dia biasa tuan-tuan. Kadang mulut kita tak dapat nak jaga, kita lepaskan gerak pada anak-anak. Kadang-kadang bila tua saya kata, kau sabar banyak-banyak. Sebab kunci syurga, nak masuk syurga ni sangat susah kau sebenarnya. Nak masuk syurga ni sangat susah. Dia nak masuk bulan Ramadan kau minta ampun pada mak. Susah Ustaz. Kadang-kadang Ustaz tengok pula mata hati, dia tak dapat kontrol tengok dia Ustaz. Kadang-kadang berceri-ceri lain. Saya kata itulah syurga saya kau. Tuan-tuan, ayah saya baru ni 3 minggu dekat hospital. Sakit buah pinggang, kidney disease. Dia lelah teruk, dia asma dia teruk. Tapi pada hari itu tuan-tuan, Allah Ta'ala takdirkan almarhum ayah saya itu meninggal dalam keadaan sangat baik pada 4:30 petang waktu daungan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali nafas terus meninggal. Ayah saya, lepas tu saya beritahu pada ayah saya, ayah, tolong ampunkan dosa dia. Ayah saya kata, ya, ayah kata, ampun ayah, tolong ayah, ampunkan dosa-dosa mak sekalian, dosa adik-beradik, tolong ayah. Ayah tolong bila ayah sakit sebut kataan Allah, Allah. Ayah sebut kataan apa pun. Dia waktu dia sakit tuan-tuan, bila saya ajar sebut kataan Allah, Allah. Dia menjerit sebut kataan Allah je. Kalau tengok Cina ni, saya minta maaf saya sebut kata agak sedikit takut terdengar orang sana, orang Muslim, bila mereka sakit, mereka menjerit-jerit kan. Tak sama macam orang Islam. Macam kita belajar ni masa kursus jenazah kan, tahun lepas lah, biasa cerita. Tuan-tuan kita ni bila kita mati, malaikat maut tu dia tak akan naik ke atas dah bila Allah Ta'ala perintahkan, wahai malaikatul maut, duduk dekat Muhammad Fadli Johari tu, tengok dia sehingga aku arahkan kamu naik ke atas, baru kamu naik ke atas. Tunggu sehingga aku suruh dia cabut nyawa dia. Jadi pada itu malaikat maut pun cabut nyawa kita. Lepas cabut tu pula dia hantar roh kita ke mana tu kan? Ke malaikat Zabaniyah pula untuk disiksa, naik ke atas. Allah, sakit. Sebab tu tuan-tuan, orang yang mati tuan, bila roh naik ke atas, mata dia kata beliau dekat atas. Sebab tu dia tengok roh dia sendiri naik ke atas. Sebab tu disebut dalam satu kitab tuan-tuan, dalam Imam Al-Qurtubi, bila mana roh kita ni dah naik ke atas, maka malaikat Zabaniyah akan balik pula. Malaikat maut akan balik kepada malaikat Zabaniyah. Nak aku ambil ni, seksa dia pula, bawa dia jumpa Allah Ta'ala. Sampai langit pertama tak lengkap lagi, sampai langit kedua tak lengkap lagi, sehingga dah ditolak roh kita turun ke bawah. Tak sampai ke ilin lagi tuan-tuan. Dalam roh orang yang baik sampai ke ilin, sehingga Allah takdirkan dia turun balik ke bawah. Bila masuk dalam kubur, barulah roh dia akan masuk dalam kubur sekali dengan jasad dia. Baru itulah akan ditanya oleh Allah Ta'ala, nah, bukan kita di dalam kubur tadi, kita dalam kubur esok. Bukannya satu soalan dia tanya tuan. Sepanjang hidup kita 80 tahun 1 tahun, setiap waktu ni ditanya ni. Belum kita buat, ni belum lagi tuan-tuan. Malaikat ni Allah Ta'ala suruh ditanya dia pakai kepala dulu. Ditanya pakai kepala dulu. Wahai si fulan bin si fulan, dulu solat macam mana?
Tiba-tiba kita tak kotak balik solat kita dekat bahagian kepala ni. Tak kotak tuan. Asyik kadang-kadang pergi mancing tu dekat solat. Kadang-kadang main bodoh. Petang-petang maghrib bila mak suruh balik awal, kita tak balik awal. Waktu maghrib, ada orang agak minta tolong balik awal waktu maghrib, tolong solat dekat masjid, ikut ayam. Dia pun tak tahu. Dan tuan-tuan ditanya kat bahagian sini, kodok solat tak? Lepas tu pula tak habis lagi bangsa tuan. Tak habis lagi tanya kat sini, kena entah pula tuan. Akan ada benda, akan ada satu ekor ular warna hitam yang leher dia seperti leher unta. Macam mana tuan besar dulu. Ada 9 kepala pula yang akan memantuk kita dalam kubur esok. Bukan sujud akrak tadi. Sujud akrak ia juga. Tapi ada satu ekor ular yang akan memantuk kita. Yang akan memantuk kita ni kaum musyrik ni. Apa dia? Ular tadi dengan sebesar leher kita dan kepala dia pun sebesar leher kita. Kepala dia 9 kepala. Allah. Kata Imam Syafi'i, bila keluar ular tadi kat dunia ni, keluar saja. Belum lagi menghembuskan nafas dia, maka akan habis semua hancur dunia ni. Allahu Rabbi. Disebut dalam kitab Imam Al-Qurtubi tentang rahsia kematian. Lepas tu tuan-tuan ditanya pula dekat bahagian kanan kita ni apa dia? Iaitu puasa yang kita buat. Qada puasa kita di bahagian sini. Dia tanya bahagian cerita lagi dia tanya pula bahagian kaki, hubungan kita dengan jiran-jiran, dan pada mana kita pergi ke masjid dan surau. Tak habis lagi bahagian kaki, dia tanya pula dekat bahagian kiri, zakat kita, zakat fitrah, zakat harta kita di bahagian sini. Lepas dia tanya pada sini pula apa dia? Dia tanya pula, Ustaz, kau ni tiap-tiap tahun pergi umrah. Kau ni dah 5 dah juga setakat ni pergi haji. Banyak dah pergi haji. Tuan-tuan, riak je kita banyak kali pergi umrah, riak je kita banyak kali pergi haji. Kalau tak sebut perkataan Haji Fadli, baru Ustaz, Haji Fadli sebut nama haji tu, Ustaz saya pergi haji ni. Tak sebut marah tuan-tuan. Orang sampai sekarang ni tak sebut itu haji marah. Kalau dah umrah tadi terpaksa sebut nama umrah Fadli, habis. Okey, saya kenalkan penceramah kita pada hari ini yang bernama Umrah Fadli. Sebab tak pergi haji lagi. Kalau Allah Ta'ala takdirkan umrah itu disebut atas nama, maka semua disebut kata itu atas nama dia. Pangkat dia. Itu sebenarnya haji saja. Haji Fadli. Baru ni saya tuan-tuan, saya telefon dalam satu permohonan tuan-tuan, dia nak kahwin. Saya kata ni, cik nak kahwin ke? Jangan saya panggil saya cik, panggil saya haji ke? Oh, marah pun kan. Dalam datang dulu saya dengking tu muka dia. Awak telefon saya tu tak ke? Ya, saya telefon pakcik. Ke pakcik, haji ke? Saya pun tunggu mata saya. Dan tak boleh masuk dalam pakcik. Haji ke? Masuk dalam borok ni. Minta maaf lah pakcik, saya pakcik lagi haji. Bini dia tengok kata bahawa kebini dia, pasangan dia nak kahwin. Umur dia 70 lebih. Tapi dia buat pasangan dia tak nak kamu kan. Pasangan tu tengok kebih-kebih. Aku ni nak kahwin dia tak galak lain. Galak tu lain. Galak saya nikahkan dia. Saya nikahkan dia kat tempat kamu. Ya, dengking sangat tu bila nikahkan tak dapat jawab. Betul. Jangan pun itu dengking sangat sebut haji. Jadi bila sebut surah Al-Masad tak tahu. Saya kata, Ji, nak nikah ni, ya. Surah Al-Masad tu macam mana? Surah Al-Masad bersebut Qul huwallahu ahad. Lah, itu makhluk ke tak sebut haji. Haji dah sangat kau khabar. Pakcik, surah Al-Masad begini pakcik. Minta maaf lah pakcik, bukan pakcik haji cakap. Ini Ji. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatan hatab, fi jildiha hablum min masad. Itu surah Masad saya tahu. Oh itu. Ingat tu kalau Allah ahad. La ilaha illallah. Itulah saya kata haji sangat. Lepas tu kita jangan riak. Sebab apa? Sebab dalam kubur esok dalam tadi di sini.
Jangan tanya pula bagian dada haji dan umrah. Kita bagi sini. Sombong riak dekat sini ada kena. Dia bagi dada. Sebab tu jangan bangga bila dia tak tahu pergi umrah, pergi haji. Ni kat sini akan ditanya esok. Himpit kat sini malaikat dia himpit. Ya, sebab tu kata jangan kita ada satu sifat sombong dalam diri kita. Okay. Seterusnya tuan-tuan, jaga lidah daripada tidak bermanfaat, berdusta, mengumpat, merenung, perkataan kotor, caci maki, permusuhan dan riak, menunjuk kebaikan. Kita tunjuk kebaikan pada orang. Ya. Dan yang ketiga, menahan pendengaran daripada mendengar segala perkara yang dibenci dan segala perkara yang haram diucapkan. Apa dia? Makan haram juga didengar. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menyambungkan antara mendengar yang demikian itu dengan makan sesuatu yang haram sebagai firman-Nya, Samba'una lil kazibi akaluna lis-sah. Mereka sangat suka mendengar berita berdusta, sangat suka memakan segala yang haram, rasuah dan juga sebagainya. Apa dia? Iaitu surah Al-Ma'idah ayat 40. Jadi tuan-tuan, jangan banyak mengumpat dalam bulan Ramadan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, ada orang hobi mengumpat. Kalau tak mengumpat tak seronok. Dia tak seronok mengumpat. Itu mengumpat. Kadang mengumpat tak Imam Masjid, kadang mengumpat tak Bilal, kadang mengumpat tak Mubin. Kadang dia mengumpat ustaz-ustaz jabat agama. Kadang-kadang dia mengumpat jelas-jelas rumah tu. Dengar cerita Kiong tu beli 5 malam konflik tapi nak buat diskon konflik betul. Aku ingat nak buat juga, nak beli juga 5 malam. Dia tak tahu dia makan konflik, dia tak tahu. Tempat tak buat, undang tak buat, dia umpat. Ya, itu berusaha besar. Satu lagi dengan elakkan daripada ribah. Ribah kita boleh elakkan. Ribah dia kan, bila kita cerita pada orang ni dan dia pula cerita pada orang lain pula, ribah nama dia. Bercerita keburukan orang lain kepada orang lain, ribah. Saya pernah kena ribah tu kan. Saya pernah kena dulu. Masa tu tahun 2016 ke tahun 2015. Orang ingat saya meninggal dunia. Pernah berlaku. Orang ingat saya meninggal dunia. Jadi tentang cerita dia, saya ni uruskan jenazah pada tahun 2015 tu. Lepas banjir 2014 tu, saya uruskan jenazah. Banjir uruskan jenazah. Lepas tu pada hari tu tiba-tiba nak jadikan cerita, kawan saya ini post dekat dalam media sosial. Dia kata almarhum Ustaz Fadli telah meninggal dunia. Jadi orang semua tengok Facebook tu semua, tengok lagi kali berapa semua tengok. Jadi viral dan sehingga cikgu saya dia beritahu ke mak saya, Fadli telah meninggal dunia. Mak saya menangis dekat rumah. Ayah saya menangis. Ramai pula orang kat rumah ni. Saya ingat lagi pada tahun 2016. Orang datang rumah, lepas tu orang datang van jenazah orang ada di situ. Punya nak tengok saya mati tidak. Punya nak tengok jenazah saya ni. Ya, sebab zaman muda nak orang nak tengok jenazah lagi, macam mana jenazah ni, tengok cerita fikir dah, sian pula. Ya, dan itu kan, lepas tu tuan-tuan saya ni, kenapa pula jadi viral aku pula ni? Saya tuan-tuan, saya sedap duduk kat rumah sama makan kacang. Kita makan kacang tu kat rumah, kacang orang bagi balik ke rumah makan. Lepas tu mak saya tak mati. Lalu dia seorang ibu, dia takkan percaya bila anak dia mati. Lalu seorang ibu, satu hari tu dia kata dia kena meninggal. Dia nangis tau, dia telefon. Dia kata Assalamualaikum Li, Masalah. Dia macam kena meninggal. Mana meninggal lagi? Mak ada lagi ni. So orang tak mau meninggal dah. Mak ada lagi ni, mak ada mak dia tak meninggal lagi. Alhamdulillah, mak ingat ada meninggal dah. Ya, begini ni, ya mak ni. Yang cakap dengan mak lah. Ya Allah, dia syukur sangat dia kata mak itu palsu, itu member hantar dia tu. Itu bagi rimpah tu kan. Mencerita benda yang tidak elok kepada orang. Jadi isu besar kan. Tapi saya taklah sampai kan. Sebabnya kawan saya tersalah tulis. Nama budak tu Fadil. Dia tulis Fadli. Tersalah tulis.
Budak tu elok-elok tinggal je, kamu saya pula tinggal. Jadi saya pun balik juga, saya kamu dah nak balik lah, sudah lah, saya hidup lagi ni mak. Setua lagi sampai sekarang. Ya, jadi tuan-tuan, itu berhati-hati bila kita tengok dalam media sosial fitnah-fitnah yang bukan-bukan. Kadang-kadang ni pun boleh menyebabkan fitnah nampak kat sini. Kadang kita tengok dalam media sosial, oh Tok Pak Mubin kahwin 10. Oh, begitu. Ya, fitnah besar. Sampai pula kata kat apa? Orang cakap orang boleh, betul Tok Pak Mubin kahwin 10. Kahwin 10. Dahsyat tu masa apa dia pakai? Tuan-tuan, hati-hati lah. Itu bahaya ya. Okey. Jadi menahan diri tuan-tuan. Yang keempat, menahan anggota badan yang lain daripada segala perbuatan dosa, baik tangan atau kaki, dan daripada segala yang dibenci. Demikian pula menahan perut daripada perkara-perkara yang syubhat, sama-sama tidak jelas haram atau halalnya pada waktu berbuka. Oleh sebab itu tidak ada gunanya berpuasa yang cuma menahan kemasukan makanan yang halal, tetapi sewaktu berbuka memasukkan makanan yang haram atau yang diperolehi dengan cara yang haram. Perumpamaan orang yang berpuasa sebegini adalah sama dengan orang yang membina sebuah istana yang indah dan besar, tetapi juga menghancurkannya seperti kota. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan tolong jangan makan makanan yang syubhat. Apa dia? Makanan yang ditegur. Contoh, makanan saya sebut makanan syubhat ni sebab saya duduk tempat tahu. Makanan-makanan syubhat yang boleh tuan-tuan. Makanan yang kita dapat daripada orang yang berjudi yang kita tak tahu tuan-tuan. Dia sedekah pada kita. Kita tahu dia berjudi, dia sedekah pada kita benda tu. Itu syubhat. Dia jatuh kat dalam hak. Satu lagi makanan syubhat banyak dalam tafsir ulama dia, iaitu fast food. Benda-benda proses food pun dia sebagai syubhat. Kalau boleh tuan-tuan, bulan Ramadan ni suruh isteri ataupun ahli keluarga sama-sama gotong royong masak dalam rumah. Masa contoh kita buat gotong royong itu tak apa. Ini tak apa, dia harus hukum dia. Tapi janganlah kita beli yang kita tak tahu. Contoh boleh makanan syubhat ni. Orang yang masak tu bukan orang Islam, tapi dia buat halal, tapi dia yang buat. Maka ulama kata boleh jatuh bermakruh dan juga syubhat. Hati-hati tuan. Satu lagi, bazar Ramadan tuan-tuan, kalau nak beli, tolong tengok tuan-tuan. Kalau orang tu tak tutup aurat betul, kita boleh tengok tepuk dada tadi iman. Kita tengok, Allah tak tutup aurat lagi. Cari gerai itu yang buka yang tutup aurat betul. Jangan yang buka aurat, yang dedah aurat ni. Kita kadang-kadang pergi bazar Ramadan tengok kuih lawa, kita tengok pula tukang jual lawa. Biasa Pak Mubin, apa kita dia? Pak Mubin lagi. Sial ni kapal tak jemput dah ustaz dah. Bahan kerja tu. Itulah kaedah dia. Dan seterusnya pula tuan-tuan, iaitu An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Daripada Abu Hurairah berkata, sabda Rasulullah, ramai orang berpuasa tetapi ia tidak memberi apa-apa daripada puasanya. Itu melainkan lapar dan dahaga, iaitu pahala dia lenyap bersama sekali. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ada ulama berpandangan bahawa orang yang bernasib semikian adalah orang yang berbuka dan dengan makanan yang haram. Jangan makan makanan yang haram. Contoh, tiba-tiba kita lapar tuan-tuan, kita ada makanan dalam peti, tiba-tiba kita curi pula makanan orang lain. Itu haram hukumnya. Makanan yang haram, berbuka dengan benda yang haram, tak boleh. Dan seterusnya pula tuan-tuan, yang kelima, jangan terlampau banyak makan pada waktu sesudah berbuka. Jadi apa? Jadi macam ulo sahur dan menyandok tuan-tuan. Saya kalau makan banyak menyandok. Sebab saya dilantik jadi imam. Saya pernah dilantik jadi dijemput untuk jadi imam dan juga bagi tazkirah 8 rakaat. Lepas tu tutup dengan apa dia? Dengan tazkirah pula. Sebab tu saya tak ambil dah jadi imam. Sebab pernah tuan-tuan saya nak termuntah sebab makan terlalu banyak bila berbuka. Lepas tu saya tak ambil dah. Bila orang jemput, saya boleh tak jadi imam, saya tak boleh lah. Saya memang satu kelemahan saya bila puasa tuan-tuan. Bila jadi imam, bila makan banyak, nak kalau orang bagi murtabak, ya Allah ya Rabbi, murtabak pula. Lepas tu orang bagi pula iaitu kambing bakar. Allah ya Rabbi. Kita pun makan selalu, kambing belakang. Okay.
Jadi saya pernah sekali tersujud lama, tiba-tiba nak keluar air dalam hidung. Sebab tu dia tak ambil jadi imam. Ya, itu hati-hati tuan. Bila terlampau banyak makan dalam Ramadan itu jadi malas nak tarawih. Bila bangun balik Allah rasa berat badan. Lepas tu jangan makan banyak. Bila waktu tarawih kita makan untuk melapik perut sahaja. Ini kita kadang-kadang dengan murtabak, pantin, pais pantin, kambing pula. Lepas tu talapia buat kari. Dia buat talapia kari ke? Macam-macam makanan lauk kita. Boleh dia syarat jamu sahaja. Nabi dia tidak akan makan banyak. Itu sifat Nabi. Ya. Okey. Dan juga sekalipun makanan itu halal, ada jangan kita makan. Dan keenam tuan, selepas berbuka puasa, hatinya masih berharap, yakni antara ketakutan kepada Allah Ta'ala dan harapan penuh agar diterima amalan yang dilakukan seharian. Oleh demikian, ia sendiri dapat mengetahui apakah diterima amalan puasanya itu. Jika demikian halnya, maka seseorang itu tergolong dalam orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jika puasanya ditolak dan kalau demikian keadaannya, tentulah seseorang itu tergolong dalam kalangan orang-orang yang tertutup dan benci. Perasaan sedemikian wajarnya ada pada setiap orang bila selesai melakukan ibadah. Jadi tuan, dalam bulan Ramadan ni tolong niat kepada Allah Ta'ala supaya kita buat tu ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan kerana apa-apa. Kita mengharapkan redha Allah Ta'ala. Ya Allah, tolonglah, terimalah puasa aku dapat. Nangis kepada Allah Ta'ala. Dia benda yang paling seronok sekali. Bila kita solat, kita nangis depan Allah Ta'ala. Itu paling seronok sekali. Keluar air mata dia tak buka mata. Ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Ampunkan dosa aku ya Allah. Banyak sangat aku buat ya Allah. Kalau aku tak ampunkan dosa aku, Ramadan dia makan rugi ya Allah. Rugi sangat-sangat aku ya Allah. Sebab apa tuan, dijamin yang akhir Ramadan tu dilepaskan daripada api neraka. Itu kita nak kebakatan. Pertanyaan ni, keredaan akhir ni dilepaskan daripada api neraka. Allah, sorok ni dah dengar perkataan dilepaskan daripada siksaan api neraka. Minta tuan, sebab Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Saya tahu kadang-kadang kita sendiri pun susah nak rasa syukur pasal cerita ni. Kadang-kadang kita jaga mak ayah kita. Mak ayah kita membebel pada kita. Ada yang jaga mak ayah hampir ada 90 tahun umur. Dia umur 60 tahun tak larat jaga mak ayah dia. Tuan, itu dah syurga untuk kita. Bulan Ramadan kita minta tuan, tolonglah ini juga belakang ayah-ayah, ampunlah dosa anak-anak. Jangan ada dendam dengan anak. Dan kita sebagai anak pun jangan ada dendam dengan ibu kita. Tolonglah tuan, saya minta tolong sangat. Sebab kita sama-sama masuk syurga. Sebab esok tuan, dalam syurga, bila esok tuan, di yaumul kiamah esok, Nabi kata akan ada satu golongan yang dibangkitkan di yaumul kiamah esok dengan wajah yang berseri-seri, cantik wajah dia. Jadi sahabat tanya, siapa dia Rasulullah? Adakah dia kalangan aku? Tak, bukan kamu. Berseri-seri sangat wajah dia, comel, putih, lawa orang dia. Kata Rasulullah, tapi bukan kamu. Berseri-seri wajah dia, sehingga nampak seri tadi naik ke atas. Bila dibangkitkan dia yaumul kiamah esok, siapa dia Rasulullah? Katalah pada kami. Adakah di kalangan orang yang mati syahid? Tak, Rasul kata orang yang jaga hubungan ibu bapa dia dengan jaga hubungan adik-beradik dia, maka dibangkitnya wajah berseri. Kita tu dan hubungan adik-beradik tak jaga. Dekat pejabat agama tu kan tuan, ramai sangat yang pejabat agama bergaduh sebab apa? Sebab harta pusaka. Tak baik dengan Kak Long tak baik dengan Kak Akak. Bergaduh kan. Macam contoh baru ni, pertama tu saya beritahu kepada adik-adik saya, jangan disebabkan kerana harta pusaka ayam kita, adik-adik kita putus hubungan. Jangan sesekali. Ya, bila ayam meninggal tu kita panggil semua adik-adik untuk mandikan jenazah ayam. Macam tu. Ingat dulu ayam mandikan kita mandikan ayam pula. Itu. Jadi tuan, semoga kita ni dapat menyambut Ramadan dengan yang terbaik pada tahun ini. Akan datang yang terbaik juga, dan kita sempat untuk merasai Ramadan. Tuan-tuan kena rasa Ramadan ni adalah Ramadan yang terakhir. Sebab apa? Bila tuan-tuan rasakan Ramadan yang terakhir, tuan-tuan akan buat workout yang terbaik. Biasa dulu
Zaman-zaman muda dulu kita buat apa? Kita buat 8 rakaat saja. Ni kita buat fasa yang istiqamah ni, kita buat 20 ke, kita witir, istiqamah balik. Lepas tu tadarus, kalau tak reti ngaji tak apa, dengar saja tadarus. Duduk kat orang tadarus, dengar saja. Kalau kita tak reti ngaji, malu lah ustaz, tak reti ngaji, tak apa, duduk kat orang yang tadarus lagi, dengar saja dia tadarus. Jangan kita mengasingkan diri. Duduk dalam halaqah ilmu tadi. Duduk dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, banyakkan duduk dalam halaqah ilmu. Kalau mana-mana ada jemputan, contoh orang buat tazkirah, ustazah datang pergi ambil keluar. Sebab itulah peluang kita ada bulan Ramadan untuk lipat gandakan pahala kita buat sedekah. Sama juga berbeza dengan fastabiqul khairat, kata Allah Taala dalam Al-Quran tu. Tuan-tuan, satu lagi tuan-tuan, nak rebut keluar dalam bulan Ramadan ni adalah rebut saf. Ni rebut saf. Ni kadang-kadang waktu Ramadan sembahyang tarawih baru 4 rakaat dah lumpur dekat tepi, tengah-tengah lumpur. Yang ni tak nak pergi sini, yang ni tak nak pergi sini, duduk lagi. Sedangkan Allah Ta'ala kata fastabiqul khairat, rebut keluar. Pahala paling besar sekali kalau kita rebut keluar, duduk kat saf. Ni kalau kita tengok kat Makkah Madinah, tuan-tuan, mereka berebut untuk saf di hadapan. Kita kat Malaysia ni, orang kita tak nak berebut. Dia orang tak nak, pergilah. Pergilah pada akhirat buat dan ni nak berebut-rebut tu kan. Fastabiqul khairat, berebut keluar. Allah Ta'ala tu. Contoh, bila imam buat announcement, okay, assalamualaikum semua, siapa kat sini yang nak berdebat, infakkan untuk berbuka dan maulid dan juga bersahur untuk 10 malam terakhir. Bila sahur nanti, siapa yang nak rebut keluar boleh jumpa dengan saya. Ulurkan semangat dan sebagainya. Buat rebut tu kan, rebut fastabiqul khairat. Jadi tuan-tuan, saya mohon kemaafan sekiranya ada terkasar masa belajar bicara. Sekali dekat program tuan-tuan yang saya mohon kemaafan dan saya ucapkan kepada tuan-tuan selamat menyambut Ramadan al-Mubarak. InsyaAllah Syaban akan melakukan tirai dia dan akan datang tetamu yang bau sangat wangi datang rumah kita. Sambutlah dan santunilah dia dengan baik, seperti mana tuan-tuan sambut tetamu datang rumah. Tetamu kita nak datang, nama dia orang Ramadan. Sambut dia dengan baik. Marhabah ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sambut dia dengan baik, seperti mana kita sambut tetamu datang rumah. Assalamualaikum Cik Jah. Waalaikumsalam. Cik Jah ada buat kuih raya tak? Tak ada. Kuih kering je. Tak nak datang Cik Jah. Datang masuk dalam. Ada. Cik Jah buat rasa ni. Nak. Macam tu dia orang kata. Kalau kita cuba salah untuk sambut dia, maka tak akan nampak dalam Ramadan kita pada tahun ni. Dia tetamu yang sangat baik tuan-tuan. Ramadan ni terima dengan baik, santuni dengan baik. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita tutup dengan doa Al-Fatihah. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الحامدين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بعصريات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Wahai Allah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui, lagi maha mengetahui, ya Allah yang mengetahui, alim, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon kepada-Mu ya Allah di dalam majlis program amal Ramadan di surau Al-Mukhlisin Tadul Qayyum ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah,
ampunkanlah segala dosa-dosa kami yang lemah ini ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kedua ibu kami yang kamu uzur ya Allah, yang telah meninggal dunia ya Allah, yang telah meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau siksa mereka dalam kubur ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, kau ampunkanlah segala dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, sama ada masih hidup ataupun telah meninggal ataupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu pada hari ini ya Allah, bersempena dengan bulan Ramadan yang akan tiba ya Allah, kau ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan dosa kami, maka rugilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Kami jahil kepada-Mu ya Allah, kami berdosa kepada-Mu ya Allah. Kami ingkar atas arahan-Mu ya Allah, kami ingkar atas arahan Nabi-Mu ya Allah. Tolonglah kami tinggikan darjat kami ya Allah. Hapuslah segala dosa-dosa kecil kami, dosa besar kami ya Allah. Sekiranya ada di antara dosa kami terhadap ibu kami, kau ampunkan ya Allah. Sekiranya ada di antara dosa kami kepada ayah kami, kau ampunkan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah. Kami banyakkan doa kepada-Mu ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan dosa kami, maka rugilah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami untuk taat pada perintah-Mu ya Allah, taat pada perintah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sekiranya Kau matikan kami dalam keadaan beriman kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, sekiranya Kau ambil nyawa kami dalam keadaan kami bersedia ya Allah, untuk menghadap-Mu ya Allah, untuk menjawab pertanyaan-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada siksa kubur-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada siksa api neraka-Mu ya Allah. Jauhkanlah adik keluarga kami dan ibu kami serta ayah kami daripada siksa api neraka-Mu dan kubur-Mu ya Allah. Ya Maha Dahsyat ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Sekiranya Engkau tidak memandang kami, selain Engkau mengalihkan wajah kepada kami, maka rugilah kami ya Allah. Ya Allah, berilah rahmat kepada kami ya Allah, kampungan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga kami dapat menanti ujian dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami daripada keturunan yang suka dan cinta pada agama ya Allah, yang setia kepada Nabi-Mu ya Allah. Jadikanlah zuriat kami, anak cucu kami ya Allah, anak yang cinta pada agama ya Allah, cinta pada Islam ya Allah, cinta pada Nabi-Mu ya Allah, yang faham tentang agama ya Allah, yang ada kefahaman agama ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sekiranya ya Allah Engkau bangkitkan kami di yaumul kiamah esok ya Allah, moga mendapat syafaat daripada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Nabi memandang kami dan kami memandang pada Nabi ya Allah, dengan penuh kesayangan ya Allah, penuh keindahan ya Allah, dan mendapat syafaat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sekiranya ada di antara ibu kami dan ayah kami yang sakit, Kau sembuhkanlah ya Allah. Sekiranya ada di antara adik keluarga kami yang sakit, yang berubah juga, Kau beri hidayah kepada mereka, Kau beri hidayah kepada mereka ya Allah. Sekiranya ada di antara adik-adik kami, jiran kami yang belum lagi, Kau beri hidayah kepada mereka, Kau beri hidayah kepada mereka ya Allah. Sekiranya ada di antara adik kami yang susah, Kau senangkanlah diri ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, Kau terima amalan kami ya Allah, Kau mudahkanlah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepada-Mu ya Allah, dekatkan kami pada rezeki yang halal ya Allah. Jauhkan kami pada rezeki yang haram ya Allah. Jauhkan kami pada rezeki yang syubhah ya Allah. Permudahkan setiap urusan kami, anak menantu kami, cucu kami ya Allah, besan kami ya Allah, dan mentua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya kelak anak-anak kami akan berkahwin, Kau kurniakanlah anak-anak kami jodoh yang baik ya Allah, anak yang baik ya Allah, cucu yang baik ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah kami di antara ahli keturunan yang cinta kepada Nabi-Mu ya Allah, mengamalkan sunnah Nabi-Mu ya Allah, menjauhi perkara yang dilarang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, bersempena dengan bulan yang penuh keberkatan ini ya Allah, kami akan menyambut ya Allah, kami akan menyambut Ramadan sebagai tetamu kami yang mulia ya Allah. Kami menerima ya Allah, kami melayani dengan baik ya Allah sebagai tetamu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah kami ya Allah daripada siksaan kubur dan siksaan neraka-Mu ya Allah. Permudahkanlah usaha kami untuk menjawab kelak di yaumul kiamah di dalam kubur-Mu ya Allah. Lapangkanlah kubur kami kelak ya Allah, lapangkanlah kubur ibu bapa kami ya Allah, lapangkanlah kubur ahli keluarga kami ya Allah, serta jiran-jiran kami ya Allah. Kau satukanlah jiran-jiran kami ya Allah, hati-hati kami ya Allah, tidak supaya tidak ada permusuhan ya Allah. Kau ampunkanlah semua dosa ahli keluarga kami ya Allah, dikampungkan di kerajaan ini ya Allah. Ya Allah, Kau beri hidayah kepada mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah.
Semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita dan diletakkan kita dalam bersama dengan orang-orang soleh. InsyaAllah saya mohon kemaafan, saya ucapkan selamat menyambut Ramadan kepada semua. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.